Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua? Bersama saya Heri dan kali ni kita sambung lagi kita punya siri PHP coding untuk membangunkan framework PHP daripada zero to hero. Okey, bagi yang dah follow pada video yang lepas, kita dah tengok yang framework kita dah mula ataupun dah mampu untuk buat some part of MVC yang mana kita dah boleh set data daripada database, kita dah boleh buat route, kita dah boleh buat apa lagi kita dah ada controller, yes, kita dah masukkan view dalam controller dan kita dah boleh render pula view tu daripada controller. Okay, so sekarang untuk siri yang ni pula, untuk video hari ni, kita akan tengok macam mana kita nak buat yang lebih kurang macam Laravel. Okay, kita buka coding dulu. Let's see, kita buka coding dulu. Move to other view. Oops. Instance. Okay. Buka satu file dulu, kemudian kita buka folder as a workspace. Kemudian kita akan tengok kita punya framework. Okay, saya add, masukkan folder kita 8.1. Select. Okay, so sekarang kita dah ada kita punya framework yang mana dalam file core kita ada lebih kurang 2, 4, 5 file. Yang route ni tadi baru masih kosong. Okay, cuma sekarang kita nak tengok macam mana routes yang kita boleh buat supaya dia nampak significantly sama, lebih kurang. Okay, macam Laravel punya. Okay, kalau dalam Laravel, diorang tak pakai switch case. Instead, diorang akan pakai route, get, masukkan path dia, kemudian dimasukkan nama controller. Okay, so kita akan follow the same format macam mana yang Laravel buat. Cuma ada sikit modification lah. Kalau ikut dalam Laravel dan juga coordinator pun sama, dia punya route kemudian dia punya nama method ni depend kepada request method, sama dia nak buat get ataupun post. So di sini dia akan menjadi get ataupun dia boleh jadi post. Okay, tapi disebabkan kita nak buat ni adalah lebih kepada approach untuk kita belajar, so saya akan buat benda sebagai umum lah. Okay, kita akan buat secara umum. Maksudnya kalau kata route get untuk get, post untuk post, kita tak pakai yang ni, tapi kita buat set, route set. So kita akan setkan home kepada controller mana, dan dalam set untuk home ni dia terima semula untuk post ke get, tak kisah, lantak kat dia. Nanti kita akan uruskan macam mana nak buat dia. Okay, so sekarang let's say kalau kata kita nak slash home, nak pergi kepada home index punya controller, home controller, dan dia akan pergi kepada index punya method. Let's say kalau kata dia nak pergi about, maka kita akan hantar kepada about controller dan hantar kepada index punya method bagi about controller. Okay, so jom kita run dulu kita punya XMPP. Kita start kita punya Apache service. Okay, XMPP 8.1, XMPP control panel. Okay, dan saya start saya punya PHP dan juga database. Okay, so jom kita tengok. Okay, so localhost, kita akan masuk ke dalam PHP framework. Okay, of course dia akan cakap error sebab dia kata uncout error, call to undefined method route set. Okay, kenapa dia kata call to undefined method? Kalau ikutkan sebab file route ni saya dah buat tapi dia empty. So maka dia tak boleh baca method, tetapi dia boleh baca file name sebab class kan. So class name ni dia akan automatic convert jadi route.php. That's why dia boleh baca folder core ni. Okay, so sekarang apa yang kita boleh buat adalah kita akan create kita punya class. Okay, macam biasa. So class class route. Okay,
Kemudian apakah method yang kita akan pakai adalah method set, dan dia adalah disebabkan pakai double colon, maka dia adalah static. So maka kita boleh buat public static function set. So dalam set dia ada dua parameter. Parameter pertama adalah home dan parameter kedua adalah dia punya controller file. So sekarang kita boleh masukkan sini dia punya path, dia punya URL, dan kemudian dia punya controller. Yes. Okay, so kita dah setkan kita punya home, maka kita kena simpan dalam satu variable lah ni. Okay, so let's kita create public static. Jom kita buat satu property yang static. Let's say routes adalah empty array, and then kita akan buat routes. Kita masukkan dia punya path, dan kemudian sama dengan controller. Yes, controller. Okay, so sekarang kalau kita tengok, sekarang error dah tak ada. Apa yang kita boleh buat, yang ni kita boleh padam. Okay, sementara waktu kita boleh padam dulu kot, ataupun kita boleh hidden dulu. Control Q, ini boleh padam. Okay, dan yang ni this one saya control Q kan dia. And now apa yang kita boleh buat, kita boleh print R. Kenapa ni? Oh, ada button insert. So jadi problem sikit. So routes. Kita nak list out kita punya route. Okay, so kalau kita refresh on error and declare static property route. Oh, dia ada as routes. Okay, so kita akan dapat array dia empty. Sebab apa dia empty Okay, sebab this one dia setkan kepada local variable. Sebenarnya kita kena buat self ni, self, barulah dia boleh access this one punya variable. Okay, so kalau kita refresh, yes, barulah kita dapat. Kalau kita slash home, dia akan pergi home controller index, dan kalau kita pergi about, slash about, maka dia akan hantar kita pergi kepada controller index untuk about controller pula. So sekarang apa yang kita boleh buat, cara nak run dia, kita boleh buat dengan cara begini. Kita boleh buat, let's say, route execute mungkin kita boleh pakai. So public static function execute. Okay, sebab nanti yang this one line ni kita akan run dekat route execute, yang mana function ni, method ni, dia akan run the same thing yang macam dekat atas ni, tetapi dia sikit berbeza lah. Jom kita try dulu. Mungkin path ni kita boleh remove dulu dia punya the first slash, ataupun tak perlu mungkin boleh. Kita akan path sama dengan trim ataupun L trim. Kita masukkan karakter slash dulu, comma. Oh sorry, terbalik. So sini path. Okay, L trim ni adalah left trim. Left trim ni fungsi dia untuk buang apa-apa karakter sebelah kiri. Okay, kalau kata kita tak setkan apa karakter nak padam, maka dia akan padam space, karakter space dekat sebelah depan, sebelah kiri lah. Kalau dia R trim, maksudnya sebelah belakang, sebelah kanan. Okay, tapi bila kita letak char list, kita boleh letak dalam bentuk array pun boleh. Tapi kalau single karakter macam saya nak pakai sekarang adalah slash, maka kita just letak slash lah. Maka kalau kita tengok balik sini, kita kena print R balik. Mungkin boleh print R dalam execute kot. So kita print R self routes. So kita refresh. Okay, so baru tak ada slash. Okay, kenapa tak ada slash? Sebab kita takut sometime kita buat typo, kita tak letak slash. So nanti dia akan error lah, tak boleh detect sama ada yang mana ada slash, mana yang tak ada slash. So that's why kita setkan biar semua tak ada slash. Senang lah, walaupun kita letak slash, dia akan tak ada slash juga. Okay, kemudian masa execute, kita nak check dulu sama ada what is the current URL yang sekarang tengah aktif kan.
So maka dekat sini kita boleh tengok balik dalam kita punya class route. Kita boleh dapatkan the full path I think. So maksudnya dekat sini kita akan tengok this one saya boleh hide echo URL get, dan sini boleh masukkan full. Okay, kalau ingat last time saya ada cerita tentang kita punya URL class yang mana kalau kita kita tak letak number, maka dia akan letak string. So string tu boleh check lah sebenarnya nak pakai apa, nak pakai full, dia akan return the full path lah. Alamak, error. URL read. Okay, sorry. Bukan URL get, URL read. Okay, saya refresh. Undefined array key route. Okay, so that's mean kita kena buat if get if is not set ataupun if is set get. Is set get route, maka kita akan returnkan route. So kalau tak ada else, kita akan returnkan empty string. Okay, mantap. Seperti kita refresh, so tak adalah. Okay, so sekarang cerita dia, kita boleh buat sebabkan tak ada, maka dia tak boleh baca. Okay, tak apa. So kalau kita letak home, maka dia akan boleh baca benda ni adalah home. Okay, so then kita boleh terus masukkan dalam kita punya method. So kita boleh buat path ataupun current path sama dengan URL read full. Okay, dalam masa yang sama kita nak trim the left and the right. So kita left dulu, L trim. Kita nak buang dia punya the first slash dulu. L trim, boleh ke pakai trim Kita cuba jap. Oh, boleh. So kalau letak trim sahaja, maka dia akan potong dua-dua lah, belakang, depan dan belakang. Untuk make sure kan benda ni, maka kita boleh buat $sign current path. Kita refresh. Yes, dapat. So kita akan dapat dia punya depan, dia punya tengah-tengah je. So this one pun samalah. Sebab apa, kita takut takut nanti kadang kita buat, kita terlupa yang terletak slash kat belakang. So jadi isu lah kat situ. So that's why kita buang semua, depan dengan belakang punya slash kita buang, kita ambil tengah-tengah content dia sahaja. Okay, now kita dah boleh dapat dia punya current path, yang mana sekarang adalah home. Kalau kita letak about, dia akan pergi kepada about. So kita akan cari if is set self routes, masukkan current path, then else. Okay, so kalau kata current path ni ada dalam kita punya routes, senarai routes, maka dia akan returnkan balik kita punya nama kelas apa kita nak run. Okay, kita tengok dulu. Let's say echo self current path, and then kemudian kalau tak ada dalam kita punya kalau tak ada dalam kita punya route, maka nak letak apa mungkin boleh letak 404 kot. So die 404 page not found. Okay, mungkin boleh. So now unclose. Oops. Okay, kita refresh lagi sekali. Okay, so now disebabkan kita pergi dekat about, so dia akan bercakap yang kita nak kena run about controller dekat index punya method. So sekarang kalau kita letak home, maka dia akan pergi home controller. So yang ni, this one is a great start untuk kita punya route sekarang ni. So apa yang kita boleh buat seterusnya adalah kita kena includekan file tu. So maksudnya sekarang kita kena buat class name ataupun PT lah, sebab kita nak kena pecahkan dia punya nama kelas dan juga method. Kalau perasan sini kan ada dua entity. Pertama adalah class name, kedua adalah method name. Ini method name, ini class name. So kita kena pecahkan dua-dua.
So cara nak pecahkan paling senang adalah pakai explode. Explode ni dia akan convert string jadi array. Okay, so kita masukkan dia punya semicolon. Okay, sebab dia divided by semicolon kan. Sorry, bukan semicolon, colon, double colon. So yang the first one adalah class name, the second one is dia punya method name. So apa yang sekarang kita boleh buat adalah kita akan check dulu if okay, kita buat class name. Class name sama dengan pt kosong. Oops. Okay, dan yang kedua adalah method sama dengan pt1. Okay, so then kita boleh buat if file exists. Kalau file tu ada, okay, file exists, class name, okay, then kalau ada kita akan includekan dia, kalau tak ada kita akan die controller file is not exist. Okay. Cuma sekarang kita nak tahu yang file ni dia punya path dekat mana. Sekarang kita dalam core, maka kita nak cari dia, kena pergi folder controller. Maksudnya kita kena ada letak dir. Kemudian kita masukkan nama folder dulu, folder app/controllers, controllers slash class name .php. Kita nak cari file tu ada ke tak ada. Ataupun dalam init dah ada. Init. Oh, dalam init dah ada. So maksudnya tak apalah. Kita cari, kita buat double checking pun tak ada masalah. Okay, kita buat double checking. So class name tu adalah daripada ini bukan class name, ni class path. Kita buat class path. Kita control D, oops. Kita control D and then this one tukar kepada class path. Ini adalah class name, sebab kalau class name dia bukan name, bukan nama file, kan. So kalau nama file dia memang memerlukan .php dengan full path dia lah. Okay. So kalau lah kata class path tu ada, and then kita akan includekan dia. Okay, include once class path. Okay. And then kita akan cari lagi sekali. Kita akan tengok if method exists. Kalau method tu ada ke tak ada, kan. So method exists, pertama sekali dia memerlukan kita punya nama kelas. That's why saya buat pecahkan tadi class name. Okay, class name, comma, masukkan nama kita punya method. So this one is method. Method. Okay, kalau ada, so kalau kata method yang kita panggil tu ada dalam kelas kita, maka dekat sini kita mungkin boleh run lah kot. Okay, mungkin kita boleh buat variable x sama dengan new class name. Okay, and then x kita boleh run method. Okay, then this one kalau kata dia tak ada, so kita boleh die lah. Terus return error je lah kan. Kita akan katakan dekat sini bahawa method, kita masukkan nama method ya. Method is not exist in class. Kita masukkan nama class name. Okay, so sekarang controller file is not exist. Controller file is not exist. Kenapa controllers, betul tak ejaan home controller. Okay, tak apa. Dia cakap controller is not exist, maksudnya masuk sini. Maksudnya dia tak dapat baca kita punya class path. Mungkin class path salah kot. So kita echo class path. Dan kita akan echokan juga kita punya class name. Tengok betul ke tak class name. So kita refresh. So dalam XMPP 8.1 htdocs PHP framework, betul, framework core /app controllers /home controller.php. Takkan tak ada? Ada. Kenapa dia detect sebagai tak ada
huruf besar, huruf kecil, framework. Oh, sebab dalam core. So kita kena dir name. Okay. So bila pakai dir sahaja, maka dia akan return the current folder of core. Tapi kalau kena pakai dir name, baru dia back satu folder, baru dia check dalam kita punya folder app. Okay, so sekarang baru boleh pakai. Okay, so sekarang dia kata undefined index property home controller index, sebab dia detect sebagai property. So that's why this one mungkin kena letak kurungan kot. Yes, betul. Yeah. Okay, so sekarang dah jadilah. Okay. Maksudnya kita punya route dah boleh run macam ni. Cuma kita punya route execute, kita kena letak dekat dalam init. Bukan init. Dalam mana kita nak letak? Dalam apps. Yes, dalam app. So selepas dia include je routes kita, maka kita boleh executekan file route kita. Yes, ini macam. So bila kita refresh, baru dapat welcome to Ali. Okay, now apa yang kita nak buat seterusnya adalah kita akan tengok lagi. So sekarang kalau saya letak about, okay, dia akan kata controller is not exist. Sebab about dia akan run file about controller index. So maka kita boleh create satu file dulu dalam about. So jom kita cuba. So this one kita letak nama class about controller. Dan dia kena extends controller. Okay, betul tak? Yes, kita kena extend controller. Okay, kita try macam ni dulu tanpa ada method sebab tadi kita dah buat kalau method exist baru dia masuk, kalau method tak exist tak masuk. So kita cuba jadi ke tak. So about controller.php, kalau saya refresh maka dia kata method index is not exist in class about controller. Yes, so betul lah tu. So kita boleh public function index this one. So barulah dia ada. So dekat sini saya pun tengok cara dia. So this.render, kita boleh buat this render, kita boleh masukkan file about. So kita refresh, ada file about. Okay, kita boleh create satu file barulah, h1. So this is about. So kita boleh about.php. Okay, yang ni dalam folder views Kalau yang ni samalah folder views, kalau yang ni dalam folder controller. So kita refresh. So this is about. So kalau kita letak home, maka this is home. Yes. Okay. So sekarang kita punya route dah berjaya menjadi hampir sama dengan Laravel punya. Okay. Cuma kita punya open lah, terbuka. Terbuka untuk apa dia sebenarnya terbuka untuk semua jenis request method, sama ada post ataupun get, put, delete dan sebagainya. Maka sekarang kita akan tengok pula macam mana nak handle dekat dalam kita punya form. Let's say kalau kita ada satu form, kita buat form action, okay, dan kena kita ada method. Bukan action, kita ada, yes, betul lah, method post. Okay, form. Dan kita ada input type text. Kemudian br, kita letak button. Okay, this one is /button dan send. Okay, so sekarang macam mana kita nak hantar data name? Let's say kita letakkan nama data. Sekarang kita nak hantar data ni ke dalam kita punya controller. So let's say dalam controller ni saya ada buat satu lagi public function controller ataupun handle post. Okay, handle post. So macam mana kita nak run daripada home ni, kita hantar maklumat ni hantar kepada home controller. Macam mana nak tahu? Okay, so secara basically kita boleh pakai action lah sebenarnya. So action ni kita boleh hantar dengan cara kita buat macam ni.
First kali dekat dalam kita punya controller, kita kena setkan dulu post apa yang kita boleh terima. So contoh kita buat public static function let's say form. Maka daripada form ni kita akan buat auto generate lah. So echo so input type hidden. Okay, and then this one names is equal to underscore submit. Ni tak kisahlah ni, kalau rasa nak buat unik boleh buat unik lah. Okay, ni sekadar contoh je. Okay, dia sepatutnya untuk securekan lagi kita kena tambah dia punya apa kita panggil cross site forgery token lah, cross site request forgery, CSRF token. Yang mana token tu dia unique, every time request dia mesti unique, sebab kita takut orang DDoS ke, orang spam ke kan. Okay, tapi yang ni disebabkan basic, kita tengok dulu cara basic dia macam mana. Nanti kita akan tambah sikit demi sedikit. Itu macam lah. Okay, so sekarang kita boleh pakai dekat sini, letakkan tag PHP, and then kita boleh buat controller form. So this one bila kita refresh, kita pergi page source, maka kita akan ada automatic generated code dekat sini. Input type hidden name submit. Okay. Kemudian macam mana kita nak securekan dia lagi, kita boleh buat kita boleh mungkin dalam init kita boleh include ataupun dalam app run rasa dalam app run kot. Yes, saya rasa dalam app run. So sebelum routes mungkin, okay, sekejap saya rujuk saya punya framework yang lama. Okay, saya move to new instance. So this one saya boleh buka satu workspace. Kita nak tengok macam mana handle post dalam app.php. Okay, so kita boleh run dia sebelum kita include file. Okay, sebetulnya sebelum kita execute. Dalam routes pun boleh sebenarnya. Selepas routes, maka kita boleh buat if is set post submit. Okay, sebenarnya itulah macam saya katakan tadi, kalau nak securekan dia kena buat token punya validation lah, supaya orang luar tak boleh masuk. Okay, so sekarang kita akan handle post yang mana kalau post tu ada data submit je baru kita handle. Ni basic security lah, tapi tak secure pun. Dia hanya sekadar basic je lah kan. Okay, kemudian kita boleh buat dia punya path, okay, daripada controller. Let's say kita buat public static function action. Okay, dan dalam ni kita boleh letak nama class name dia lah, class name apa kita nak run, dan kita akan return balik dalam keadaan kita akan return portal ataupun apa yang nama dia, config portal dot kita dot class name terus. Okay, apa yang berlaku kat sini, mungkin ada yang kekeliruan. Apa yang berlaku kat sini sebenarnya, kita nak gabungkan class name yang kita nak hantar. Let's say contoh daripada form yang saya buat ni, daripada form sini kita nak submit pergi kepada controller handle post. Okay, so maka dekat dalam home, dekat action ni kita kena echokan controller action. Kita masukkan nama kelas ni apa tadi, home controller dan kita hantar kepada handle post. Handle post. Okay, betul. Okay, now bila saya refresh saya punya page, maka kita akan dapat the full path of our website ataupun sistem, dan kemudian belakang ni ada dia punya nama ni lah, nama
nama controller ataupun nama file yang kita nak hantar. Okay, cuma cara ni tak secure sebab orang boleh ubah. So cara nak securekan dia ada dua cara. Sama ada kita strictkan the current request untuk specific class name, ataupun kita setkan masa buat action kita boleh encryptkan data ni masuk dalam AES encryption supaya dia encrypted. Bila dia encrypted, orang tak tahu nama file tu apa. Okay, tapi disebabkan ni basic saja, so saya tunjuk cara nak routingkan post ni dulu. Okay, so sekarang macam mana nak handle dia? Kita handle dalam file app masih kita run tu, and then kita check kalau ada submit, maka kita akan tengok ke manakah arah tujuan dia. So kita akan baca daripada URL read lah, sebab sekarang URL read dia adalah kosong, baru kita dapat semua ni. Kita buat try. So die dulu, kita akan echo URL read kosong. Okay, jom kita cuba. Saya hantar something forbidden. Kenapa dia forbidden? PHP framework home controller handle post. Mungkin sebab dia ada double colon tu, sebab colon ni sebenarnya dia reserve karakter dalam URL bar. So mungkin kita kena base64 kan dia. So base64 encode so by default base64 ni dia ada dia ada double sama dengan. Biasanya kalau karakter tu dia terkurang beberapa byte ya, maka dia akan tambah, kita panggil padding karakter dengan karakter sama dengan. So that's why kita boleh R-trim kan dia, right trim, dan kita nak remove karakter sama dengan. Okay, so sekarang apa yang terjadi adalah bila saya refresh, saya refresh sini, maka karakter dia akan jadi karakter base64 lah. Dia sebenarnya masih dalam keadaan string. Yang ni pun tak secure, ini bukan encryption jangan salah faham. So, yang ni pun tak secure sebenarnya. Yang ni cuma kita nak bagi dia lulus sahaja untuk kita punya URL bar. Okay, so sekarang kita balik pada home. Maka this one saya boleh buat saya hantar A dulu. Okay, so sekarang dia akan hantar kita punya value atas ni. So maksudnya dah masuk lah ni dalam kita punya app run ni. Dah masuk dah ni. Okay, so sekarang kita boleh buat macam biasa. Mungkin boleh copy paste balik daripada kita punya route current path. Yang ni boleh pakai ni. So kita pakai balik yang ni. Kita copy this one and then kita paste dekat dalam kita punya app run. Cuma kena ubah dia punya apa yang nak kena ubah. Okay, URL read full ni kita kena padam. Tukar dengan URL read kosong. Tetapi sebelum itu kita sebenarnya kena buat path tu. Okay, tak apa, kita buat dulu. Base64 kena decode dulu sebab dia dalam base64 encoded kan. So kita kena decode dia dulu. Okay, decode. Dan di bawah sini kita letakkan path. Yes. Okay, lepas tu saya rasa yang lain ni semuanya dah boleh run lah. So nak cuba, kita boleh echo ataupun boleh print R lah. Print R post. Tengok sampai tak data dia. Resend. Page not found. Kenapa page not found apa kata kita echo out dulu. Kita page not found kat mana ni? Oh, yang ni sebab dia check path. Memang ini memang tak adalah. Ni silap, ni salah. Dia boleh padam. Sebab kita bukannya nak run page. Kita nak run dia punya controller sebenarnya directly dengan class name. Okay. So access to and declare static property app routes. Okay, yang ni routes ni sebab kita ambil daripada file mana line berapa tadi? Yes, this one. So this one salah lah ni. Kita bukan nak explode kawan ni, tapi kita nak explode kita punya path tadi. So refresh. Okay, sekarang baru dapat data adalah A. Sebab kita letak A tadi. Mula balik. So kalau tulis sini Harry, maka sini data adalah Harry.
Cuma cerita dia kenapa sangkut dekat sini. Okay, dia sangkut dekat sini sebabnya kita punya ni sangkut sebab apa Kita tengok balik. Okay, betul. Sebab dia tak redirect ni. Okay, yang ni betul lah ni. So this one kena redirect lah. This redirect pergi balik kepada home, ataupun kena pakai portal config portal. Okay, yang ni saya ada cerita minggu lepas ni ada cerita dalam video lepas, boleh tengok balik. Saya resend. Okay, baru masuk sini balik. Yes, betul. Okay, cuma maksudnya kita punya kita punya ni dah masuk dah lah. Post dah boleh baca kat sini. Maksudnya kita dah boleh redirect balik, kita dah boleh hantar push data, kita boleh proses push data kat sini, dan kita boleh redirect balik kepada kita punya page home. Okay, so sampai sini kita dah siap untuk kita punya controller dan juga kita punya routes yang acah-acah bentuk macam Laravel. Walaupun Laravel dia lebih besar lah. So daripada basic konsep ni, korang boleh mula kreatif, boleh mula brainstorm apa nak buat seterusnya. Okay, kita boleh baca dalam bentuk yang lain pula. Mungkin sekarang letak class name, mungkin kat sini boleh letak function dan boleh run function dalam dia dan sebagainya. Dan mungkin dalam route, kalau macam saya punya framework sendiri, dan juga dalam Laravel pun dia ada prefix. So kalau prefix, maka dia akan setkan yang about ni sebagai main, dan kemudian dia boleh setkan sub bagi about tu pula. Contoh route route set, let's say /1, and then okay, dia nak hantar ke mana. Okay, this one hantar ke mana. Mungkin about controller, about controller function 1, mungkin lah kan. Kemudian ditambah mungkin nombor 2. Okay, this one dia tukar nombor 2, ni nombor 3. Okay, dan apa yang berlaku adalah nanti yang about ni dia akan jadi about /1, about /2, about /3 dan seterusnya lah. Okay, so yang ni lah dia punya the basic concept. Cara nak buat dia macam ni lah lebih kurang. So korang kena lebih banyak brainstorm dan fikirkan dia punya logik, dan fikirkan dia punya kena sikit lah berfikir dengan creativity sikit untuk kita olahkan kod ni supaya nampak lebih kurang sama lah. Okay, so sekarang saya rasa habislah course untuk PHP programming daripada basic to advanced, dan saya dah ajar macam-macam, dan kita dah deep dive into object oriented, dah deep dive into MVC, dah deep dive into kedua-duanya sampai kita dah boleh buat framework sendiri secara basic lah. Okay, dan inilah tinggal part untuk korang je fikirkan, teruskan perjalanan pembangunan framework. Okay, mungkin ada yang terfikir macam, alah buat apa nak buat framework sendiri, kan dah ada kat luar. Yelah, betul lah, dah ada kat luar. Tapi kalau andainya kata korang kerja satu company yang dah lama hidup, sebelum diorang hidup tu dah tak ada framework lagi, sistem pun dah besar macam kerajaan sendiri kan, sistem dah besar, nak masuk framework dah jadi masalah. So korang boleh step ke hadapan untuk buat framework sendiri dan embeddedkan dalam program yang sedia ada. Okay, so korang kena olah dengan creativity, jadikan object oriented. InsyaAllah lepas tu senang nak jadikan MVC punya framework. Okay, apa-apa pun tahniah kepada korang yang dah tengok sampai habis saya punya siri ni. Saya harap adalah yang tengok sampai habis. Kalau tak ada pun, kita tunggulah bertahun-tahun lagi siapa yang akan habis dulu. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum, jumpa pada siri yang lain insyaAllah. Assalamualaikum.